Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So beberapa hari lepas dah dapat tahu SPR dah keluarkan tarikh hari mengundi dan juga hari penamaan calon. So kalau daripada jangkaan aku memang lari sikit lah, iaitu awal seminggu macam itulah lebih kurang lah. So kalau ikutkan tarikh yang aku tetapkan untuk nak buat keputusan sama ada untuk balik ataupun tak, iaitu 23 hari bulan 7, aku kena awalkan sikit lah. Maksudnya by 16 or 17 Julai aku dah kena buat keputusan sama ada aku nak balik untuk bertanding ataupun tak kan. Jadi maksudnya kalau daripada hari ni ada 10 hari lagi. Tapi bukan maksudnya kalau tak jadi bertanding itu aku tak balik kan. Cumanya memang ada rancangan untuk aku nak balik by hujung tahun ni kan. Cumanya kalau katakan jadilah bertanding, maksudnya aku akan awal lah, balik lebih awal kan. Tapi itulah sebab kita plan, jadi Allah pun ada plan dia juga untuk aku, dan aku tak tahulah apa yang Allah plan untuk aku lah. Dan yang pastinya memang apa yang Allah plan untuk aku tu adalah yang terbaik untuk diri aku lah. Jadi aku yakin lah pada tu. Jadi kalau katakan ikut indikator apa yang aku bagi, iaitu 10k subscribers kurang-kurangnya. Jadi kalau ikut daripada trend yang aku tengok sekarang ni, memang nampak gaya memang tak lah kan. Memang takkan dapat dah, susah nak dapat kan. Sebab ini memang apa cara kaedah yang aku gunakan ni memang aku rasa pun mungkin tak ada orang pakai kot kan. Jadi apa-apa pun hasilnya aku terima. Cuma tinggal ada satu lagi indikator, maknanya kalau katakan adalah ahli-ahli parti ataupun ahli-ahli parti yang memang merancang untuk nak meletakkan calon untuk nak bertanding, mungkin diorang ada dengar ke apa yang mesej aku dah sampaikan apa semua, dan boleh terima cadangan aku untuk diorang berehat sementara daripada berpolitik yang macam lepas-lepas lah. Jadi maksudnya macam yang kawan aku cakap lah, diorang bagi laluan percuma. Senang cerita macam itulah kan. Jadi tapi mungkin agak mustahil, tapi nak katakan impossible tu sebenarnya tak ada benda yang mustahil pun kan. Jadi walaupun tak jadi bertanding ke, kalah menang ke apa semua tu, sebenarnya pun tak menjadi masalah pada aku lah. Dan sebenarnya pun tak adalah rasa sedih ke, tak ada rasa kecewa ke sebab tak dapat jadi wakil rakyat, tak ada. Jadi sebab niat aku pun cuma yang paling penting sekali tu, aku nak menyampaikan mesej bahawa situasi politik yang ada sekarang ni memang agak bercelaru. Dan kalau kita tengok pun, aku tak tahulah pandangan orang lain ni, pada anggapan aku lah. Sebab aku tak nampak hala tuju terutamanya dalam ekonomi lah. Kemana hala tuju negara kita lah terutamanya kan. Tapi itu skop tu terlalu besar sangat kan. Jadi sebab kalau ikut daripada apa yang aku fikir, dalam kemampuan aku yang paling tinggi pun setakat don je lah, don hijau. Jadi sebab itulah aku melakukan usaha untuk cuba merealisasikan apa yang aku fikir sebagai satu jalan penyelesaian. Mungkin tak dapatlah buat banyak pun, kalau dapat buat sikit pun alhamdulillah kan. Sebab zaman perindustrian dah berlalu lah pada aku kan. Masih lagi dalam perindustrian tu, dia akan terus jalan. Tapi corak macam mana, macam kilang-kilang proses untuk nak keluarkan barangan apa semua tu pun dah berbeza daripada dulu. Kalau dulu macam aku cakap, dulu lebih kepada labor intensif, tapi sekarang ni lebih kepada
auto lah. Jadi mana macam penggunaan robot apa semua tu dalam sektor perkilangan apa semua kan. Jadi dan akan timbul masalah dari segi macam mana tu nak menjadikan peluang-peluang pekerjaan kan. Sebab kalau contohnya kalau macam dulu Kilang Nasional nak keluarkan TV mungkin pakai 10,000 orang pekerja. Tapi kalau dengan kalau kaedah yang digunakan otomotif, maknanya menggunakan robot, mungkin daripada 10,000 peluang pekerjaan tu dah dikurangkan kepada 1,000 orang kan. Jadi itu pun kita dah boleh nampak dah. Jadi macam mana untuk nak menangani masalah ni apa semua. Lepas tu dengan kemajuan teknologi AI lah apa semua, macam-macam lagi lah. Jadi pada aku lah dalam situasi macam sekarang ni mungkin kita boleh slow down sikit dan lebih memberi tumpuan kepada sektor pertanian. Maknanya corak pembangunan ekonomi yang lebih kepada tradisional tetapi dia menggunakan teknologi-teknologi yang moden kan. Jadi sambil daripada tu kita boleh juga untuk nak menentukan hala tuju ke mana kita nak pergi kan. Lebih kurang macam kita pause lah sikit lah. Kita perlahankan sikit, kita tengok, semak balik apa semua. Lepas tu plan untuk apa benda yang akan kita buat tu di masa hadapan kan. Jadi macam tak tahulah, aku tak nampak sangat lah apa yang ni kan. Jadi semua apa yang aku cuba buat, cubalah untuk nak menyumbangkan apa sedikit apa yang ilmu pengalaman yang aku ada ni untuk mungkin dapat membuat sedikit perubahan ataupun membina asas apa yang akan kita teruskan untuk masa depan. So itu je lah. Jadi sekarang ni aku mengambil pendirian untuk nak tunggu sampai 16 ke 17 hari bulan ni, tengok macam mana perkembangan. Jadi kalau sama ada aku nak balik awal ke ataupun mungkin aku balik ujung tahun ni je lah kan. Sebab aku pun dah janji dengan adik-adik aku, sebab dia orang pun risau sebab dia takut mungkin aku terlebih-lebih sangat nak fikir. Tapi sebenarnya tak, semuanya apa benda yang aku cakap, apa yang aku buat tu masih lagi di bawah kesedaran aku lah. Masih kesedaran aku, tak adalah hanyut dalam angan-angan ke, tak ada kan. Jadi masih lagi berpegang di bumi yang nyata dan masih lagi berfikir di bawah aku punya consciousness lah kan. Cumanya mungkin apa yang aku cakap ni mungkin itulah, sebab cara berfikir setiap orang ni berbeza kan. Jadi mungkin cara fikir aku lain daripada orang lain. Mungkin ada juga yang sama fikiran yang lebih kurang dengan aku, tapi cuma tak nak bersuara kan, tak nak berkongsi kan. Tapi yang penting pada aku, mesej tu aku dah sampaikan. Sama ada nak diterima ataupun tak tu terpulanglah pada audiens lah yang mendengar ataupun yang cuba nak memahami apa yang aku cakap kan. Jadi memang tugas kita pun sebagai seorang, setiap orang daripada kita khalifah, iaitu pemimpin kepada diri kita sendiri dan juga dalam skop yang besar memimpin keluarga, lepas tu memimpin masyarakat, macam tu kan. Jadi setiap individu tu memang tugas dia adalah untuk nak menyampaikan kebenaran. Tapi apa yang aku sampaikan ni tak semestinya satu yang benar secara umumnya kan. Tapi dalam pemikiran aku, apa yang aku cuba sampaikan itu adalah satu kebenaran kan. Sebab setiap orang pun akan merasa diri dia betul kan. Dan aku pun sebenarnya tak adalah nak menolak apa-apa pandangan yang bertentangan dengan aku. Sebab perbezaan pendapat tu kita kena alu-alukan. Cumanya dari segi adab lah. Dari segi adab, macam mana kita nak menyampaikan pandangan kita tu, pada aku penting lah juga kan. Sebab tu banyak kali aku cakap kan, kau nak berbeza pendapat dengan aku tak ada masalah, tapi janganlah nak membuat serangan peribadi atas kelemahan dan kekurangan fizikal ke ataupun cara aku ke kan. Sebab yang penting tu, kalau kita nak berdebat ke secara intelektual. Secara intelektual maknanya kalau aku ada poin yang bagus, aku cakap je kan. Jadi ada mungkin aku boleh terima, mungkin aku tak boleh nak terima. Jadi itu terpulang pada aku juga kan. So, dan bukanlah aku nak memaksakan aku punya pandangan,
tak. Jadi aku cuma meluahkan apa yang dalam fikiran aku dan cuba untuk nak menyampaikan apa yang aku rasa satu kebenaran. Jadi maksudnya tugas aku dah selesai, untuk diri aku sendiri tu dah selesai lah untuk menyampaikan kan. Jadi sama ada nak diterima atau tak diterima tu terpulang lah kan. So itu je lah. Assalamualaikum.